Alright, soalan seterusnya saya dapat adalah saya tidak mempunyai kemahiran untuk promote barang dalam FB, dalam Facebook. Bagaimana cara lain saya boleh promote barang saya tanpa modal yang banyak? Apa tu? Mulut. Kau tak nak guna FB, guna mulut. Cakap dengan orang, bang saya ada produk ni bang. Bang saya ada produk ni bang. Dah tak nak belajar guna Facebook? Itulah cara dia guna word of mouth. Point saya senang. Ada orang kata, malu. Yes, that's why lah orang guna Facebook. Sebab tak nampak muka. Atau tampal poster. Itu modal tak yang banyak. Banyak cara sebenarnya tanpa modal yang banyak. Apa lagi? Pakai t-shirt. Tahu besar-besar, gantung. Saya ada jual kuih ni ha. Pun cara juga. Tak, point saya apa? Point saya ialah you nak belajar promote barang tanpa modal yang banyak. Itulah cara dia. Tampal kat kereta. Kat belakang kereta. Saya jual kuih tart. Nak tak? Macam tu kan. Example. Tapi kalau anda tanya saya, guna Facebook pun bagus juga sebab dia free. Guna Twitter, guna Instagram, itu semua sampingan yang you boleh buat. Sebenarnya ada banyak cara nak promote barang tanpa banyak modal. Banyak sangat cara, ada beratus cara. Of course saya tak mampu nak explain semua, tapi saya bagi you idea ataupun thoughts. Itulah antara benda yang you boleh buat. Okay? Dan cadangan saya ialah of course cari ilmu. Pergilah belajar, baca buku. Buku murah je, RM25, RM29 buku. Buku saya murah sangat, bawah RM30. Dalam tu macam-macam informasi, macam-macam cara strategi saya ajar. Cadangan saya, belajar. Lia, yang tanya saya Lia Sazali ni, belajar. Kalau tak nak belajar baca buku, hadir kelas seminar. Ada banyak seminar. Seminar saya pun free. You know, tak nak pergi yang berbayar, masuk yang free dah. Yang free tu kalau boleh guna pun dah cukup dah. Bukan tak cukup lah. Pun dah sufficient untuk tengok perubahan dalam hidup you kalau you guna. Okay Lia, saya harap itu menjawab soalan anda. Soalan seterusnya adalah saya menghasilkan kek red velvet yang kelazatannya lebih enak daripada kek yang lain katanya. Soalan dia ialah, apakah 3 langkah pertama untuk memasarkan sesuatu produk? Yang pertama, senyum. Yang kedua, sharing. Okay, sharing. So yang ketiga adalah baru selling. Sharing, lepas tu baru selling, baru kita jual. Tu je lah. Kalau tanya saya lah 3 langkah, tu je langkah dia. Dalam kes red velvet ni, kalau nak ambil yang simple lah, kalau anda pilih Facebook, anda boleh ambil gambar orang yang makan red velvet ni. Ambil gambar, posting. Ambil gambar, posting. Mesti akan ada orang tanya, dia makan tu sedapnya, beli kat mana? Contoh. Itu contohlah. Itu namanya teknik result marketing. You tunjuk orang makan makanan you ataupun produk yang you beri ni, you tunjuk orang tengah guna. Itu jawapan saya yang simple dan mudah dalam masa yang singkat. So antara benda lain yang saya rasa saya boleh fikirkan adalah brand. Apakah nama branding kek red velvet ni? Jenama dia apa? Macam mana nak bina jenama? Bagilah dia nama. Berjenamalah dia. Pendek cerita ada nama daripada tak ada nama. Faham tak? Alright? So saya harap untuk membantu anda Fasha. Terima kasih banyak. Ini ada soalan seterusnya menarik. Saya sudah cuba promote di Facebook, tapi setengah orang like je. Tak PM saya pun, sales saya kurang. Bagaimana harus saya tingkatkan lagi perniagaan saya? Semua benda perlu ada ilmu dia. Kalau kita tak nak cari ilmu, kita kena bina pengalaman. Macam mana bina pengalaman? Try and error. Ambil masa lah sikit. Agak luar biasa sebenarnya bila kita guna Facebook dengan baik. Dan ramai anak murid saya buat duit banyak daripada guna Facebook. So teknik marketing dekat Facebook ni hanya akan meningkat sama ada you cuba dan cuba lagi, ataupun you belajar, pergi cari ilmu. Saya ada buku saya baru lagi keluar, buku tentang Facebook Power. Facebook Power ni macam mana gunakan Facebook untuk buat marketing. Pergilah cari buku tu kalau ada kat pasaran kat PH ke apa. Kalau tak, you pergi kat kita punya website azizanosman.com, online shop ada kita punya buku tu, boleh order. Tapi kalau nak bagi summary-nya macam mana nak promote barang kat Facebook, susah nak explain sebab dia ada teknik dia. Letak gambar, buat quiz, sharing, berkongsi dengan orang tentang informasi. Jangan kerja nak jual je. Orang yang menjual sekadar menjual dekat Facebook, dia akan dibenci orang. Dia adalah gabungan daripada beberapa strategi yang semuanya percuma. Tak perlu nak bayar apa-apa pun Facebook ni sebenarnya. You kena belajar perkara tersebut. Alright? Facebook marketing.
Alright, saya harap itu menjawab soalan anda. Terima kasih Syah. Okey, soalan seterusnya saya dapat adalah saya ada 3 pekerjaan dalam masa satu hari, iaitu bisnes kedai cermin, bisnes ikan keli, bisnes lembu. Bagaimana perlu saya mengurus kesemuanya dengan baik? Saya nak cakap terus terang, awak memang Superman. So apa yang awak kurang kat sini yang bertanya soalan ni Jazlan? Sistem. Satu, sistem. Nombor 2, awak perlukan, we call it anchor, orang kuat. Okey, bisnes cermin ni siapa orang kuat dia? Ikan keli ni siapa orang kuat dia? Lembu ni siapa orang kuat dia? Bukan lembu tu, bukan ikan keli tu, bukan cermin tu. Okey, bisa ada orang kuat. Itu konsep dia bila kita nak build bisnes dengan cepat. Business building, kadang-kadang kita kena buat partnership. Jangan tamak. Jangan cuba nak uruskan semua sekali. Mana kita rasa kita suka nak buat tu, kita ambil core. Yang lain ni biar orang lain yang membantu ataupun uruskan, dan you hanya perlu observe saja. Itu teknik nak build bisnes. Kalau daripada 3 bisnes ni, tak ada satu pun yang menjadikan you jutawan, cadangan saya, fokus satu yang paling utama, dan itulah yang you bina sampai jadi buat duit banyak-banyak. Tak perlu 100 bisnes. Faham? Daripada satu bisnes tersebutlah nanti, bila dia buat sampai millions, cash cow, dia buat duit banyak, baru you guna untuk investment. You invest dalam bisnes atau benda lain. Invest tau, tapi bukan you urus. Sebab menguruskan bisnes ni memerlukan masa. Dan cara terbaik adalah kita ada orang lain yang uruskan. Alright? Tak faham tak apa. Nanti bila you build bisnes nanti besar, you akan faham. Nombor soalan seterusnya. Saya pernah jawab soalan tentang berkaitan dengan hutang ni, tuan-tuan dan puan. Saya jawab, kalau you ada hutang, jangan lari daripada hutang. Hadapi pemihutang tersebut. Orang yang you berikan you penghutang tersebut. Jumpa dia. Minta schedulekan payment you ni over how many years. Kalau bisnes tu tak bagus, tutup bisnes tersebut. Kalau bisnes tu menguntungkan, boleh buat duit sebenarnya. Cuma ada kesilapan yang awak buat yang menyebabkan dia terhutang. Uruskan hutang ni, tapi teruskan buat bisnes, pelan-pelan bayar hutang ni. Kadang mungkin kesilapan keputusan, salah pelaburan, benda-benda macam tu, mismanage, penyelewengan yang menyebabkan bisnes tu jadi macam tu. So, betulkan. Alright, unless bisnes tu memang tak menguntungkan, dah tak menguntungkan, ada hutang lagi. Cadangan saya tutup, declare bankruptcy. Cakap saya declare bankruptcy, senang. It's okay. Kemudian bina balik bisnes untuk clearkan nama tersebut. Itu pandangan saya lah. Right? So, terima kasih banyak untuk soalan tersebut.